Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsikan salah satu software dalam package LibreOffice, iaitu LibreOffice Base. So, bagi yang belum tahu tentang LibreOffice ni, dia salah satu perisian alternatif kepada Microsoft Office lah. Macam yang kita biasa guna, Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, lain-lain kan. So, LibreOffice ni pun dia macam ada full package juga, dia punya software dia. So, kalau macam Microsoft Word, dia punya nama dia Writer. Kalau untuk PowerPoint, LibreOffice Impress. Yang saya nak kongsikan ni tentang LibreOffice Base. Dia pengganti kepada Microsoft Access lah kalau dalam package Microsoft Office Suite tu. Perisian ni digunakan untuk buat database, dan sekarang dalam subjek asasan komputer tingkatan 3 pun belajar tentang Microsoft Access untuk buat database dan belajar asas lah bina database dan SQL query apa semua tu. So, saya nak perkenalkan LibreOffice Base ni sebagai pengganti kepada Microsoft Access lah. Dia fungsi dia lebih kurang sama juga, dan interface dia pun tak banyak beza sangat. Kenapa guna LibreOffice ni? So, kalau anda guna Word ke PowerPoint, Excel dan lain-lain tu kan, nak beralih kepada LibreOffice Base pun boleh. Kenapa? Sebab dia, salah satunya dia ringan, dan dia open source. Yang paling pentingnya, software ni ialah percuma. So, kita tak perlu beli dan tak perlu crack lah software ni. Install je terus boleh guna. So, kita terus mulalah. Pertama sekali, kalau anda belum ada LibreOffice, download dulu di website dia libreoffice.org dan install lah. Dia boleh guna dekat Windows, Linux dan Mac pun boleh juga. Kita klik download ni kan, download Office. Versi yang sekarang, yang dia tunjuk kat saya sekarang, 7.2 yang latest, yang stable, yang bawah ni. So, kalau waktu anda download tu yang lagi terbaru, lagi bagus lah. Dan lepas install, kalau masa nak run tu, dia kata Java diperlukan untuk run LibreOffice tu. Anda just klik link download yang dia berikan tu dan install Java dulu. Kemudian akan boleh run lah LibreOffice tu. Tapi kalau nak download, boleh pergi ke java.com ni, java.com/download/IE manual ni. Klik agree dan boleh download lah untuk kita punya OS. Okey, lepas dah install LibreOffice, kita akan dapat ikon macam ni dekat kita punya desktop. Boleh klik dekat sini, saya tunjuk dulu overview dia. So, dekat tepi ni tunjuk apa yang ada dalam package yang kita nak install tu. Writer ni dia pengganti kepada Microsoft Word. Saya terbuka pula. Klik sini balik. Calc ni untuk pengganti Microsoft Excel. Impress untuk pengganti Microsoft PowerPoint. Drawing ni software untuk kita lukis diagram macam nak buat organization chart ke, nak buat program flow ke apa semua, kita boleh pakai diagram ni lah. Math formula untuk kita tulis formula maths punya dengan simbol-simbol apa. Dan kita akan pakai ni lah, base ni. Dia berganti kepada Microsoft Access. So, kita akan guna base ni untuk video kali ni. Selain daripada kita run icon dekat desktop kita tu, kita boleh juga guna dekat menu start. Kita klik start ni. Dekat bawah ni terus type LibreOffice. Kat sini ada senarai lah. Dia ada ikon berasingan juga lah. So, kita type LibreOffice. So, kita boleh guna ikon kat desktop ataupun kita boleh guna dekat start menu ni lah. Okay, so dekat sini kita nak start LibreOffice Base kan. So, saya klik Base. Dia akan buka macam ni. Untuk mula kita boleh terus create new database. Sambil tu saya nak tunjuk juga yang LibreOffice Base ni dia support juga jenis-jenis database yang lain. Kalau yang biasa dengar lah. Macam ni Firebird. Kalau yang nak manage database MySQL pun boleh. Postgres, Oracle. Dia nak buka file Microsoft Access pun boleh juga. Ni kan bawah ni. So, untuk kita mula belajar ni, kita akan create new database. Yang ni biar macam tu. Klik next. Yang ni pun next saja. Finish. So, kita setirah nama kita punya database ni. Sebab saya nak refer sikit-sikit kepada ASK tingkatan 3, so saya letak nama ASK lah. ASK tingkatan 3. Save. Okey, ni interface dia. Kita akan tengok sini, tepi belah kiri ni ada table, query, form, report. So, mula-mula kita akan create table dulu lah.
So, dekat sini kita klik, create table in design view. Um, so kita akan buat, kata ini table untuk nama senarai murid kan. Kata ID ID murid. Ah, nak tukar ID murid, kita nak isi apa, isi teks varchar ni lah. Contohnya ID murid tu macam, SM101 ke macam tu kan. So kat sini mungkin nombor KP pun kita ambil varchar juga, sebab nombor KP mungkin ada start dengan apa, nombor kosong ke kan, ataupun kalau macam kat Menaran Tentera dia ada huruf ke kat depan. So kita guna varchar. Sini kita letak, nama. Kemudian nanti, kita akan simpan, kelas. Dia kelas mana kan. So kita akan simpan ID kelas dekat sini. Nanti kita akan buat table kelas. So kita letak sini ID kelas. Kelas pun kita guna varchar juga nanti. Untuk mula ni saya akan guna saya akan guna field type. Field type ni semua varchar saja dulu. So kita bina dulu database, nanti kalau dah pandai guna, nanti kita tukar-tukar file type yang lain lah. Field type dia yang lain. So dan kita akan simpan, kata rumah sukan dia juga. So saya letak sini ID rumah sukan. Save. ID murid ni kita jadikan primary key. Right click, ambil primary key. Okey, kemudian save. Dekat bahagian bawah ni kita boleh set lah macam maksimum line dia terima berapa semua kan. So saya biar je, saya tak ubah bawah ni. Save dulu. Table nama murid. Kalau lepas ni kan saya letak semua huruf kecil supaya kita tak confuse dan tak keliru lah masa belajar ni. Bila anda dah terror, dah pandai buat database nanti, tak kisahlah nak buat underscore ke huruf besar, huruf kecil kan. So untuk perkongsian ni saya letak semua huruf kecil saja supaya tak kelirukan kita nanti. Kemudian sini table yang kita dah create ada kat bawah ni. Kemudian saya create, tadi kita nak simpan kelas kan. So ID kelas, kemudian nama kelas. Save. Ini table nama dia table kelas. Okay, save. Kita tak set primary key dulu. Kita right click, ambil primary key, save. Table nama kelas. Okey. So, kemudian lagi satu, kita nak simpan rumah sukan kan. Create database. So, ID rumah sukan. Panjang sikit lah. So, sini nama rumah sukan. Ini jadikan primary key, save. Rumah sukan. Okey, close. Dah ada tiga database ni, kita masukkan nilai asal, kita masukkan nilai awal dulu supaya kita nampak cara penggunaan table ni lah. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk dulu bahagian relationship, sebab table murid ni berkait dengan kelas dan rumah sukan kan. Dalam LibreOffice base ni, untuk buat relationship kita pergi ke bahagian tools ni, relationship. Kita ambil lah table mana kita nak jadikan, kita nak buat relationship. So semua ni ada relation, so saya ambil add. Yang ni pun add. Okey, besarkan sikit. ID kelas ni dia berkait dengan sini kan, murid ni ID kelas dia akan refer kepada table kelas ni. So ID kelas dekat sini. Rumah sukan, ID rumah sukan dia akan, so kita tarik ID rumah sukan ni masuk ke, drop dekat ID rumah sukan dalam table murid ni. Dia akan jadi relation macam tu kan. Dah set relationship, kita save. Okey, close je. Okay, sekarang kita masukkan nilai asal dia lah supaya kita nampak apa data tu kan. Kita masuk rumah sukan dulu. Murid ni kita masukkan last sebab murid tu dia perlukan data daripada rumah sukan dan data daripada kelas kan. So kita isi rumah sukan dulu dan kelas dulu. So rumah sukan, ID rumah sukan kata M merah. Okey, kuning. So ID rumah sukan dia pakai huruf je lah. Apa lagi? Biru. Merah, kuning, biru. Hijau. H hijau. So kalau ada warna yang sama kat depan ni, kita tak boleh letak warna sama lah. Kata macam
dia rumasukkan warna hitam kan, kita tak ada pakai H juga kat sini sebab sini primary key kena berbeza kan. So, kita pergi letak macam H dengan HI ke macam tu. So, setiap 4 rumah ni kita save dulu, tutup. Kemudian kelas pula, kelas kata, 1K, salah 1K, satu kenanga, kenanga. 1M ialah 1 melur. 2K, 2 kenanga. 2M, kalau ada kelas lagi lain lagi letaklah kan. 2 melur dan 3K, 3 kenanga, 3M, 3 melur. Okey, dah siap data untuk pemasukan dan kelas, kita letak murid pula. Kata ID murid ni SN101 contoh kan, nombor KP dia taklah berapa. Taklah. Okay, nama sini Ahmad Albak contoh kan. Kata ID kelas dia tadi, kata yang ni tingkatan 3, mungkin 3 melur. Pemasukan dia hijau contoh kan. SM102. Isi berbeza sikit lah. Tak tahu berapa. Sama tak? Sini Siti kelas 3 kenangan kan, rumah biru. Okay, siap 2 data tu. Dah siaplah kita punya database ni. So, kita akan pergi ke bahagian form pula untuk kita create form untuk kita view dan kita nak enter masukkan data baru kan. So, klik kat bahagian form ni dan kita akan pakai wizard lah, dia akan create cepat sikit. So, kita klik wizard to create form ni. Kita boleh buat form untuk masukkan nama kelas baru ataupun nak masukkan rumah sukan baru. So, untuk contoh ni saya akan guna untuk masukkan data murid saja. So, kat sini kita klik je all semua. Dia masukkan semua. Next. Add subform tak payah lagi. Dekat belakang ni kita nampak design dia cadangan design form dia. So, saya ambil yang ni lah. Ambil yang ni. Next. This form is to display all data. So, sambil display all data, kita pun boleh modify juga lah data dalam tu. So, kita ambil yang ni, display all data. Next. Ni design form dia. Dia bagi contoh-contoh. So, saya ambil yang ni je lah. Next. Name of the form, kita letak nama borang murid. Okay, finish. So, dia dah start tunjuk data kita kan, yang kita dah masukkan tadi. Data pertama sini, kita nak browse ni, kita klik bawah ni. Tu data kedua. Data pertama, data kedua. Kalau kita nak tengok senarai semua tu, klik dekat bahagian mana sini kot. Data source F table. Nampak kat atas ni. So, kita boleh guna form ni untuk edit data dan untuk masukkan data baru lah. Kata Ahmad Albak ni, saya tukar Ahmad Albak bin Ramli contoh kan. Kat atas ni pun dia dah berubah. Dalam database kita dah berubah jugalah. Okey. Seterusnya untuk input ID kelas ni, kita nak tukarkan kepada Dropbox supaya kita boleh pilih kelas kan. Masa kita nak enter data tu, kita pilih kelas. Sekarang kita kena type ID kelas tu. So, kita akan design kita punya Dropbox tu lah. Dekat bahagian form ni, kita dah bila nak sambung edit form tu kan. So, right click, ambil edit. Kemudian dekat tepi ni, pastikan kita tanda ni design mode. So, kalau kita tak aktifkan design mode ni, masa tu mode kita nak key in data lah. Kalau kita nak edit form tu, kita klik design mode. Dan pastikan dekat yang ni, toggle form control wizard ni, kita tengah aktif. Sekarang dia tak aktif kan, macam tu. Pastikan dia aktif, warna biru macam tu. Kita pergi ke bahagian sini, list box. Okay, klik list box dan kita lukis kotak kat sini. Okey, dia timbul macam ni. Kita ini untuk ID kelas, so kita akan ambil data daripada kelas. Next, display field ni nama kelas yang akan paparkan dalam Dropbox tu, so kita akan paparkan nama kelas. Kemudian field from the value table, kita akan ambil kita akan isi dekat ID kelas kan, dekat murid tu.
Okay, from the list table, kita nak isikan ID kelas ke dalam table murid tu, ke dalam ID kelas ni lah. So, finish. Kita tengok keadaan dia. Kita buang disable design mode ni. Nampak tak? 3M, 3 melur kan? So, dia ada Dropbox kat sini. So, kita tak perlu pakai yang ni lah, ID kelas ni. So, kita ambil design mode balik. Buang yang ni. So, yang ni kita boleh letak kat sini. Gantikan dia punya, tekan susun lah bagi kemas. So, kita akan buat yang sama juga untuk rumah sukan ni. So, saya delete yang ni. Kita ambil list box. Buat kotak. So, kita akan ambil data daripada table rumah sukan. Kita nak paparkan, display field nak paparkan dekat list box tu ialah nama rumah sukan. So, kita nak isikan ke dalam table ID rumah sukan, ke dalam table murid dan ID rumah sukan. Dan kita nak ambil ID rumah sukan tu masuk ke dalam table murid tu. So, finish. Itu tengok. Buang design mode ni. Ya, betul lah tu. Kalau yang lagi seorang, 3 kenangan kan. So, bila kita nak key in pun, kita paparkan table ni dulu. Okay, katakanlah kita key in data baru. ID murid SM103, nombor KP, sisi kan. Nama siapa pula? Kamarudin. Okay. Dia kata 2 melur. Yang dekat atasnya data ni dia automatic isi. Hijau. So, bila dah siap isi, kita try check dekat database kita kan. Macam ni dia timbul ID rumah sukan tapi dia timbul nama penuh kan. ID kelas dia timbul nama penuh. So, sebenarnya dekat kita punya database tu, dia dah save dengan ID yang betul lah. So, kita buka dekat table ni, buka ke murid. Tengok. Dekat ID kelas ni sebenarnya dia save ID lah. Dia letak nama kelas penuh tu. So, kita punya form tu dah betul lah. Dah berfungsi dengan betul. Kita boleh guna ni untuk view data. Lagi satu, kita cuba letak table data dalam kita punya form tu. So, dekat edit ni, make sure kita tick ni, toggle control wizard ni supaya dia bantu kita untuk buat form, buat komponen tu. So, kita pergi ke table control. Lukis satu table kotak besar sikit kat sini untuk paparkan kita punya data. So, kita nak tunjuk data semualah. Semua, klik finish. Okey, dah. So, kita klik toggle design mode ni, tutup. So, tunjuk data yang kita key in kat sini lah. So, kat sini contoh SM ni, Abab ni kan. Kata kita tukar 3 melur ni kepada, tengok dekat sebelah sini ID kelas dia 3 melur kepada 1 kenanga. Kita enter tengok. Tengok 1K. So, dalam form dia timbul nama yang proper 1 kenanga, tapi dalam database kita save dengan maklumat yang betul lah. Kita nak ID kelas tu 1K. So, form kita dah okey dah, dah betul dah, dah berfungsi dengan okey dah. Dah siap bahagian form. So, kalau anda nak buat tambahan form untuk rumah sukan, untuk tambah rumah sukan, form untuk tambah senarai kelas, untuk edit senarai kelas pun boleh juga. Ataupun nak tambah lagi table baru, kata murid ada apa, unit beruniform kan. Buat satu table, kat tepi ni buat table senarai unit uniform dengan ID unit uniform. Dekat table murid tambah lagi satu field ID unit uniform. Kemudian dekat form pun boleh buat form khas borang unit beruniform. Maksudnya borang untuk kita tambah senarai unit beruniform pun boleh juga. So, boleh teruskan sendirilah. Seterusnya saya nak kongsikan cara kita guna SQL query dalam LibreOffice Base ni. Sebab dalam buku teks Asasan Komputer Tingkatan 3 ada belajar sikit tentang command untuk SQL query kan. So, kita boleh guna Base ni juga untuk kita belajar dan praktiskan SQL query tu. Pergi kat bahagian query ni. So, kita klik je create query in SQL view. So, kita akan buat sendirilah. Okey, dia timbul macam ni. Simple je. So, kita boleh type command kita kat sini. Contohnya macam tadi kita ada table murid kan. So, saya boleh select star asterisk. Select all from table murid.
Okey, ni arahan ni untuk select semua field, semua maklumat dalam tebel murid. So, kita klik, benda ni run ataupun F5 lah, shortcut dia F5, kita klik F5. Klik, dapat data kita. So, ini cara guna SQL query dalam base ni lah. So, boleh guna untuk praktis kita punya kemahiran SQL query. Ataupun select nombor KP, koma dan nama saja. So, kita run, dia tunjukkan data sini. Ataupun kalau nak arahan untuk joinkan table kan, kata kita nak Albab ni dia punya kelas dia sebenarnya apa. So, ini saya tunjuk praktis sikit lah SQL query, anda boleh belajar sendiri nanti. Kita nak fokus dekat belajar base ni sebenarnya. So, select nombor KP, kita select dari nombor KP daripada table murid, kita guna dot macam ni. Maksudnya select database murid, ambil nombor KP dalam dia, kita nak murid, nombor KP nama dalam dia, kemudian kita nak kelas kan, nama table kelas dan dot, kita nak nama kelas. Okey, from, sebab dalam ni kita dah guna table murid dan table kelas kan, so kita kena letak sini from murid kelas, koma kelas kan. Kemudian lagi satu arahan dia, saya letak ke bawah lah. Letak line bawah ni, where so antara table murid dan table kelas, benda apa yang sama yang kita guna sebagai refer dia. Yang sama dia ialah ID kelas kan. So dekat table murid ada huruf besar pula. So dekat table murid ada .id kelas, sama dengan dekat table kelas pun ada kelas.id kelas. Okay. So kita select nombor KP dan nama daripada table murid, dan kita select nama kelas daripada table kelas. From, dua-dua table tu lah, murid dan kelas. Where, syarat dia di mana murid ID kelas sama dengan kelas ID kelas. So dua table ni dia intersect kat situ, dia sama kat situ. So bila kita run, dia tunjuk macam tu kan. So kita dapatlah nama kelas yang full. Okey, itu cara guna SQL query dalam base ni lah. So kalau anda nak belajar cara nak guna insert, update, apa semua boleh praktis sendiri dekat bahagian query ni. So query ni penting, query ni berguna untuk kita guna dalam kita punya form ataupun report tu. So saya tak cover bahagian tu untuk video ni. So nak tunjuk cara guna SQL query dalam tu je. Saya rasa setakat tu dulu kita cover asas nak buat database, nak belajar database dan SQL dalam LibreOffice base ni. Kita cover asas sajalah supaya kita tahu cara guna dia dan kita boleh praktis sendiri, nak buat table sendiri, nak buat design data sendiri kan, tak semestinya macam data yang saya guna tu. Setakat ni saja dulu. Alalang dah install LibreOffice ni, anda boleh cuba juga yang lain macam LibreOffice Writer untuk edit Microsoft Word, file Word semua kan, LibreOffice Impress untuk buat PowerPoint, LibreOffice Draw untuk buat diagram semua. Boleh cuba yang lain juga. Supaya lama-lama kita dah terbiasa guna yang software yang free dan open source macam ni, kita dah tak perlu bergantung kepada Microsoft Office lah, macam Word, PowerPoint, Excel apa semua tu kan. So kita boleh guna benda yang free dan open source. Setakat ni dulu video berkenaan LibreOffice ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat mencuba.